Okey, pertama sekali sebelum kita mulakan kelas, tutup mic siapa yang ada mic tu tutup dulu tau. Tutup mikrofon Okey. Assalamualaikum semua, selamat sejahtera. Nama cikgu, cikgu tunjuk sekejap nama cikgu. Cikgu present dulu. Okey. Okey, sekejap Kalau nampak cikgu present ni, cuba, nampak kan cikgu present? Cuba angguk kalau nampak apa yang cikgu tengah buat dekat komputer cikgu. Nampak tak? Okey, bagus. Alhamdulillah. Pertama sekali, cikgu kenalkan diri cikgu dulu Sekejap. Sekejap ya. Okey. Nama cikgu Muhammad Fishahan. Ni nama ejaan dia. Muhammad Fishahan bin Perihan. Okey. Umur cikgu 21 tahun. Cikgu akan ajar kamu sains untuk 3 bulan ni sampailah 1 Oktober nanti. Okey? Okey, kita akan mulakan kita punya kelas hari ni. Tajuk hari ni senang sangat. Tajuk hari ni mengenai haiwan. Kita akan belajar mengenai haiwan. Tapi macam biasa, sebelum kita nak start kelas kita, Okey, sebelum kita nak start kelas kita, kita akan tengok dulu apakah peraturan di dalam kelas secara online ni. Kalau dalam kelas biasa pun kita ada peraturan, betul tak? Dalam kelas online pun kita ada peraturan juga. Mari kita tengok peraturan dia. Pertama sekali, kehadiran. Setiap murid nanti kenalah isi kehadiran. Cikgu akan bagi link baru nanti. Sebab yang Google Form cikgu bagi tu, linknya tak lengkap. Mungkin cikgu ada silap buat. Lepas ni cikgu akan bagi link kehadiran yang baru. Okay? Nanti lepas ni suruh ibu bapa kamu isikan kehadiran kamu tu. Penting sebab cikgu nak tahu siapa yang hadir, siapa tak hadir. Okay? Yang kedua, kena ada internet dengan peranti yang sesuai. Kalau ada internet, baru boleh nampak cikgu sekarang Google Meet. Kalau tidak, tak boleh buat Google Meet. Okey. Yang ketiga, buka kamera. Cikgu nak tengok sekejap. Semua buka kamera tak? Siapa yang tak buka kamera tu, buka lah. Kesian cikgu cakap seorang-seorang kat sini. Buka kamera, tapi mic tutup. Mic tu yang ni tau. Ini mic. Kamera tu yang ni, kamera buka tak apa. Mic tu kena tutup. Okey? Alright. Seterusnya, apa lagi peraturan kita? Peraturan kita adalah okey. Kenalah fokus sepanjang PDP ni. Kena fokus. Kita sebab cikgu tak tahu kamu fokus ke tak. Kamu sendiri je yang boleh jaga diri kamu untuk fokus. Kalau fokus nanti senang kamu faham. Okey, tutup mikrofon lah sekali. Dan nanti setiap akhir kita ada tugasan. Tugasan tu seronok-seronok je. Memang tak susah pun cikgu akan bagi kamu. Tapi kamu buatlah. Cikgu nak tengok kamu faham ke tak. Okey, kita hari ni akan belajar. Kita start. Nampak ni? Ini apa? Haiwan kan? Ni kucing, ni arnab. Kita akan belajar pembiakan dan tumbesaran haiwan. Pembiakan tu apa? Pembiakan tu sebelum ni kan dah belajar dengan Cikgu Akmal macam mana haiwan tu membiak. Ada yang bertelur dan ada yang beranak. Tumbesaran tu apa? Tumbesaran tu macam kita lah. Kita pun daripada kecil ke besar kan? Haiwan pun ada daripada kecil ke besar. Kita akan tengok macam mana haiwan ni membesar. Dia ada kitaran dia tau. Kitaran tu maksudnya dia ada satu proses.
Kita tengok satu persatu dulu. Okey, nampak? Semua sihat kan? Tadi cikgu dah tanya kan? Semua sihat kan? Alhamdulillah. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu tengok gambar ni. Pertama ni adalah gambar katak. Nampak tak katak ni? Inilah kita panggil sebuah proses. Nampak tak katak ni? Dia daripada telur pergi berudu, anak katak dengan katak dewasa. Tengok pula lembu ni. Lembu ni daripada anak lembu baru lahir, dia jadi anak lembu, dia dah jadi lembu dewasa. Okey. Selepas tu, tengok dulu. Okey, tengok pula gambar ni. Apa yang cikgu nak tunjukkan? Nampak tak? Muka anak dia sama dengan muka bapak dia. Tapi, sebenarnya tahu tak, rama-rama, masa dia kecil-kecil, inilah muka dia. Masa dia besar, muka dia macam ni. Cikgu nak kamu tengok dua-dua gambar ni. Ini, gambar ni ceritakan pasal apa? Pasal tumbesaran. Tapi gambar ni ceritakan pasal apa? Pasal muka induk. Induk ni muka ibu bapa dengan muka anak dia. Sama ke tak? Ada orang masuk. Sekejap ya. Okey. Nampak tak? Tengok muka. Nampak muka ni sama. Nampak yang anak dia ni ayah dia. Tapi yang ni lain. Ini dia punya anak dia. Tapi ni ibu dia. Lain kan muka orang? Okey. So, cuba kamu fikirkan gambar-gambar cikgu tu, apa yang cikgu nak bagi nak ajar hari ni. Okey, fikir dulu. Nanti kita tengok balik. Betul ke tak apa yang kamu teka? Okey. Sebelum kita start kelas kita, setiap kali kita nak start kelas, cikgu akan terangkan apakah objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran ni ialah kita punya sasaran. Lepas habis belajar ni, cikgu nak kamu macam, hari ni saya belajar dengan Cikgu Fisha 3 perkara. Itulah. Kalau tidak, cikgu ajar, kamu pun tak tahu apa yang cikgu ajar. Jadi, apa yang cikgu nak kamu faham kelas hari ni adalah, pertama sekali kan, kamu boleh tahu setiap haiwan tu, dia ada satu proses membesar. Tak kisahlah, kalau haiwan yang beranak selalunya, dia daripada kecil sampai ke besar. Kalau haiwan yang bertelur pun, dia ada proses-proses dia. Jadi, setiap haiwan tu ada proses. Nanti cikgu nak, bila akhir je habis kelas ni, semua macam, betul lah. Baru faham setiap haiwan ni ada proses membesar dia. Yang kedua, cikgu nak kamu tahu bahawa ada haiwan yang muka ibu bapa dia sama dengan muka anaknya. Contohnya macam tadi, anak harimau sama muka dia dengan ibu dengan bapa dia, induk dia. Tapi kalau anak rama-rama beluncas, tapi rama-rama bentuk lain. Maksudnya rama-rama tu merupakan haiwan yang tidak serupa nama dia. Maksudnya muka dia tak sama dengan muka ibu bapa dia. Jadi seterusnya cikgu nak kamu dapat nanti cikgu akan bagi soalan. Akhir sekali cikgu nak kamu dapat gabungkan kedua-duanya. Maksudnya kamu boleh tahu apa dia punya proses hidup, proses membesar haiwan ni, dan adakah haiwan ni muka sama dengan induk dia ke ataupun muka lain. Itu 3 perkara yang cikgu nak kamu tahu hari ni habis kelas ni. Kelas ni sekejap je, jangan risau, senang je. Pertama sekali tadi cikgu nak kamu tahu setiap haiwan mempunyai satu kitaran proses tumbesaran. Maksudnya daripada kecil, semua haiwan akan start daripada kecil. Tak ada haiwan yang terus besar-besar. Macam kamu pun start daripada baby kan, sampai ke besar. Haiwan pun macam tu. Itu kat cikgu nak kamu tahu. Yang kedua adalah ada haiwan anak dia tak sama muka dengan ibu bapa dia, dengan induk dia. Dan ada pula anak dia sama muka dengan induk dia. Itu yang cikgu nak kamu bila habis belajar ni. Okey, fahamlah pasal haiwan yang ni. Okey, seterusnya kita mulakan sekarang. Pertama sekali, nampak tak kitar hidup haiwan, proses hidup haiwan. Setiap haiwan akan melalui sebuah proses kitaran hidup. Haiwan yang bertelur, nampak tak, akan melalui kitaran hidup daripada telur sampailah dewasa. Dia mungkin dia bermula, contohnya ayam kan, ayam bertelur kan. Ayam mula-mula dia bertelur, lepas dia bertelur, dia akan menetas, dia jadi anak ayam, sampailah dia jadi ayam dewasa. Kalau untuk haiwan yang beranak, contohnya kita ada kucing beranak kan. Kucing pun sama juga. Bila ibu kucing beranak, dia akan jadi anak kucing yang baru lahir. Selepas tu dia jadi anak kucing dan dia akan jadi kucing dewasa. Nampak tak? Dia ada satu putaran, satu proses. Okey, nampak tak tu? Haiwan yang beranak juga akan mengalami kitar hidup daripada baru lahir sampai dewasa.
Maksudnya semua haiwan akan melalui kitaran proses hidup. Ni contoh dia. Ni contoh-contoh haiwan yang bertelur. Ini kitaran proses bagi haiwan yang bertelur. Okey. Itulah nyamuk dia macam ni. Ini ialah siapa tu? Okey. Ini ialah katak. Katak bertelur, betul tak? Ini ialah rama-rama. Rama-rama pun bertelur juga. Ini ialah nyamuk. Nyamuk pun bertelur. Selalu nampak kan nyamuk Aedes punya iklan kat dalam TV? Okey. Nampak tak? Ketiga-tiga ni ada proses dia. Mereka ni semua start dengan telur. Nyamuk pun ada telurnya, katak pun ada telurnya, dan rama-rama pun start dengan telur, bermula dengan telur. Selepas tu mereka akan berubah. Mereka akan menerusi kitaran hidup itu. Maksudnya kalau katak mula dengan telur, seterusnya pergi kepada berudu, kepada anak katak dan katak dewasa. Itu kitaran proses dia. Kalau untuk rama-rama dia start dengan telur, pergi beluncas, dia akan kepompong, lama-lama nanti rama-rama tu pecah. Seterusnya, telur ni dia akan daripada telur pergi ke jentik-jentik, pergi kepada kepompong juga, terus jadi nyamuk. Macam itulah, nampak tak? Haiwan yang bertelur juga melalui kitaran hidup haiwan tersebut. Itu untuk haiwan bertelur. Mesti kamu tanya, kalau macam tu saya dah faham dah, haiwan bertelur ada satu proses kitaran hidup. Daripada telur sampailah dia dah besar. Tapi haiwan yang beranak pun sama ke? Haiwan yang beranak pun sama. Semua haiwan beranak pun sama. Contohnya kita ada anak lembu tadi. Nampak tak? Mula-mula ibu dia lahirkan dia, kita panggil anak lembu yang baru lahir. Lepas tu dia besar sikit, kita panggil dia anak lembu. Last sekali dia akan jadi lembu dewasa. Dia dah besar lah. Kucing pun sama. Mula-mula ibu dia lahirkan jadi anak kucing. Bila dia dah besar sikit, dia jadi anak, mula-mula dah baru lahirkan, kita panggil dia anak kucing baru lahir. Dia besar sikit, masa ni kita panggil dia anak kucing sahaja. Bila dia dah besar macam ni, kita panggil dia anak kucing dewasa. Jadi kamu faham sekarang ni, walaupun haiwan tu bertelur ataupun haiwan tu beranak, kedua-dua haiwan ini mempunyai proses kitaran hidup. Maksudnya adalah daripada start dia beranak ataupun bertelur sampailah dia besar menjadi haiwan itu sendiri. Okey. Sekarang ni kita pergi, nampak tak? Itu tadi perkara pertama yang cikgu nak kamu faham, pasal kitaran hidup haiwan. Yang kedua sekarang ni cikgu nak kamu faham pasal haiwan ni, anak haiwan ni, dia muka dia serupa ke tak serupa dengan induk? Induk tu ibu ayah dia. Kita nak tengok anak haiwan ni serupa ke tak serupa dengan induk dia. Okey, kita tengok. Nampak tak? Induk tu apa kan? Perkataan dalam buku teks kata induk. Saya tak faham lah cikgu apa tu induk. Pelik-pelik je buku teks ni. Induk tu maksud dia, induk tu ialah ibu bapa haiwan tersebut. Nampak tak? Kalau contoh kita katakan harimau ni, induk dia serupalah muka, maksudnya ibu bapa harimau tu, muka dia sama dengan harimau tu. Nampak tak? Terdapat yang kedua, terdapat anak haiwan yang serupa dengan ibu bapanya. Tapi dapat juga haiwan yang tak serupa dengan ibu bapanya. Kita tengok kita tengok. Haiwan serupa induk. Tengok haiwan yang serupa muka dia dengan ibu bapa dia. Nampak tak? Harimau ni nampak? Anak harimau dengan ibu bapa harimau ni sama muka dia. Anak kambing dengan bapa kambing ni pun sama muka dia. Nampak tak? Anak itik dengan itik ni pun sama muka dia. Inilah kita panggil haiwan serupa induk. Maksudnya haiwan tu muka dia sama dengan ibu bapa dia. Kau nampak tak? Okey, sekarang ni kita pergi pula. Tapi cikgu, memanglah haiwan sama muka dengan mak bapak dia, takkanlah haiwan tak sama muka dengan mak bapak dia. Tapi kalau kamu tengok ni, ada juga haiwan yang tak sama muka dengan mak bapak dia masa dia awal-awal. Tengok macam katak. Katak awal-awal kan daripada telur tu kan dia jadi berudu. Nampak tak? Mana sama berudu dengan katak betul? Bila dia besar baru muka dia sama. Maksudnya muka dia masa dia kecil tak sama dengan muka mak ayah dia. Kita tengok nyamuk pula. Nyamuk masa awal-awal tu mana ada terus dia keluar-keluar nyamuk, tak ada. Dia keluar-keluar dulu telur dulu, lepas telur dia akan jadi larva. Nampak tak? Sama tak muka ni dengan muka nyamuk ni? Tak sama kan? Sebab tu kita berkata haiwan ni tak serupa induk. Tengok rama-rama ni yang cikgu tunjuk tadi kan. Nampak tak? Rama-rama ni, ini anak rama-rama kan. Ini anak rama-rama, ini rama-ramanya. Nampak tak? Muka dia tak sama pun dengan muka emak dia. Nanti bila dah lama-lama, dia dah besar baru sama muka. Kita panggil nama haiwan ni lah haiwan tidak serupa induk.
Maksudnya muka dia tak sama dengan muka mak dengan ayah dia. Masa dia kecil. Faham? Okey. Tak faham. Ya. Sekejap mute dulu. Nanti cikgu tanya lagi. Okey. Nanti cikgu akan bagi satu Google Form untuk buat tugasan mengenai haiwan ini, dan apa yang cikgu nak kamu buat, jawab soalan dalam tu mengenai kitaran hidup haiwan, dan cikgu nak kamu senaraikan ke cikgu haiwan mana yang muka dia sama dengan induk dia dan haiwan mana yang muka tak sama dengan induk dia. Lepas tu cikgu nak kamu tengok nama haiwan ni kan apa? Nama haiwan ni nak kuda kan? Cikgu nak kamu jelaskan apakah kitaran hidup kuda ni. Cikgu bagi tu jawapan lah. Jawapan ni sebenarnya mula-mula kitaran hidup dia kuda ni dari kuda ni kalau dia beranak, anak dia akan mula dengan anak kuda baru lahir, anak kuda dan menjadi kuda dewasa. Itulah kitaran hidup dia. Lepas tu kalau kamu tengok bila kuda dah beranak kan, muka anak dia mesti sama dengan muka dia. Saiz dia, bentuk dia semua sama. Maksudnya dia merupakan haiwan yang serupa dengan induk dia. Okey, itu saja sebenarnya untuk hari ini. Tapi cikgu nak dengar sikit kalau kamu faham ke tak sebelum kita habiskan kelas. Faham. Faham? Okey, Nur Hafizah faham, bagus. Ada yang tak faham tak? Anak kita tu kasih anoni je. Okey, sorang-sorang sekejap. Cikgu tanya sorang-sorang. Cikgu tanya kejap tutup dulu mic, cikgu tanya sorang-sorang. Sekejap ya.